Kerajaan komited laksana pembangunan orang asli, 3 aspek diberi tumpuan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Miza Ijti Muhammad dalam Berita Tengah Malam. 3 fokus utama diberi tumpuan oleh kerajaan untuk pembangunan masyarakat orang asli, iaitu infrastruktur, pendidikan dan juga pendapatan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata komitmen itu dapat dilihat menerusi peruntukan disediakan khusus untuk pembangunan masyarakat orang asli dalam bajet 2023 sebanyak RM305 juta berbanding RM274 juta tahun ini. Dari segi fokus kepada pembangunan orang asli ini ada beberapa fokus. Yang pertamanya dari segi pembangunan infrastruktur di perkampungan orang asli. Seperti kita tahu, banyak yang perlu dilakukan lagi, terutamanya di kawasan perkampungan orang asli, kampung serpihan sebenarnya. Yang menjadi masalah besar adalah kampung serpihan. Macam kampung di sini dah besar, dah cantik dengan infra dan sebagainya, tapi kadang-kadang mereka membina kampung yang baru. Kampung baru yang kedudukannya agak terpencil. Kalau di kampung Sungai Tuang ni, mereka mempunyai kebun getah yang diuruskan oleh Risda di bawah projek Risda ni. Tanaman semula Risda ni di perkampungan orang asli, bukan saja di Sungai Tuang tapi perkampungan orang asli di Bera ni terlibat dengan program dengan Risda. Dan baru-baru ini dalam bajet baru ini pun diperuntukkan khusus untuk membangunkan usahawan di kalangan belia masyarakat orang asli. Beliau bercakap kepada media ketika menghadiri program Moh Ngeteh di Kampung Orang Asli Sungai Tuang. Datuk Seri Ismail Sabri juga memberitahu kerajaan sentiasa menitik beratkan isu pendidikan anak orang asli. Beliau percaya pendidikan platform terbaik untuk mengubah nasib diri dan keluarga ke arah lebih baik. Baik, dalam perkembangan lain ke arah mempertingkat sukan permotoran, salah satu liter lumba drag bakal dibina di Bera Pahang. Perdana Menteri memaklumkan lokasi dan pembangunannya akan diumumkan kemudian, sementara peruntukan pembinaannya akan dibentang semula untuk kelulusan. Kita ni dah diumumkan di dalam bajet. Dalam bajet dah diumumkan satu negeri, satu track untuk drag race ni. Satu negeri satu. Dah diumumkan di dalam bajet. Cuma untuk Pahang saya ambil Bera lah. Di mana dan sebagainya selepas pilihan raya. Because kita kena bentang semula bajet untuk kelulusan. Beliau bercakap kepada media selepas melancarkan Majlis Ilmu Right Amal dan Right to Jannah 4.0 di Masjid Felda Bukit Mendi Bera. Dan ini pula mengenai pilihan raya umum ke-15 PRU15. Perdana Menteri memaklumkan perbincangan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Jabatan Meteorologi Met Malaysia dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana akan dibuat sekiranya berlaku banjir besar PRU15 berlangsung. Beliau mengingatkan keputusan untuk menghentikan PRU15 sekiranya banjir besar berlaku adalah tertakluk kepada bidang kuasa SPR. Buka kepada you all. Tetapi kalau berlaku banjir yang besar sehingga kan tak membolehkan orang nak keluar dan sebagainya, maka saya akan berbincang dengan pihak SPR kalau ada alternatif lain. Jadi kita akan bincanglah. Bincang dengan Met, dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana akan berbincang. Mungkin tidak ada lagi menteri-menteri yang terlibat kerana caretaker, mungkin saya akan panggil semua state secretary dan sebagainya untuk berbincang.
Beliau menegaskan persediaan berhubung pengurusan banjir telah dibuat 2 bulan lebih awal sebelum pembubaran Parlimen. Segala persiapan awal juga telah dibuat termasuk menaik taraf pusat pemindahan sementara dan membentuk pusat pengurusan bencana daerah. Sebelum ini, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan monsun timur laut akan bermula 7 November dan berterusan sehingga Mac 2023. Masih mengenai PRU15, tiada sekatan dan tidak wujud isu larangan media membuat laporan sepanjang PRU15 selagi tidak bercanggah dengan undang-undang. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, pelaporan media perlu mengikut garis panduan termasuk peraturan yang sudah ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Stesen-stesen kerajaan, mereka dikehendaki terus menjalankan tugas seperti biasa untuk menyampaikan dasar dan program aktiviti kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sementara atas sifat individu yang mewakili parti tidak boleh menggunakan aset kerajaan atas kapasiti parti politik. Dan saya harap dasar itu jelas dan saya telah minta supaya agensi dan jabatan membuat pemantauan yang sewajarnya. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sumbangan kepada mangsa ribut di Kampung Tegayung. Turut hadir calon Barisan Nasional Parlimen Ketere, Marzwani Ardila Arifin. Sementara itu, susulan peningkatan kes harian COVID-19, Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berharap kempen pilihan raya umum PRU15 dapat dilaksanakan dengan sihat dan selamat. Justru semua pihak diminta mengamalkan kawalan kendiri biarpun pemakaian pelitup muka tidak diwajibkan. Beliau yang juga calon Barisan Nasional BN bagi kerusi Parlimen Sungai Buloh memaklumkan akan memastikan kempennya di Parlimen itu patuh amalan kawalan kendiri. Ya, sebab saya dah berjanji kepada semua parti politik kita kempen macam biasa. Tapi berhati-hati, use your common sense, be responsible and have solidarity with others. Ya, do the right thing. Ya, untuk hari mengundi itu kita serah pada SPR. Saya pun dah maklum pada SPR. Inilah apa perkara-perkara yang perlu difikirkan, terutamanya untuk pengundi yang positif COVID-19. Khairi ditemui RTM selepas sesi riadah bersama sukarelawan BN di Taman Rimba Riang, Kota Damansara pagi tadi. Angka kes harian baharu COVID-19 melonjak dan melepasi angka 4,000 pada 3 November lalu. Kali terakhir negara mencatat kes dengan angka seumpama itu pada 14 Ogos lalu. Semua pihak yang terlibat dengan kempen pilihan raya umum PRU15 diingatkan tidak terlalu teruja sehingga mengabaikan undang-undang dan antara perlu dielakkan kempen berbau hasutan, fitnah dan perkara yang boleh menjejaskan ketenteraman awam. Profesor Politik dan Hubungan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani menjelaskan kegagalan patuh syarat kempen boleh menyebabkan calon dan parti politik dikenakan tindakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Mereka turut tidak terlepas diambil tindakan oleh polis. Kena jaga-jagalah, jangan menggunakan kempen pilihan raya untuk menghasut rakyat untuk menjejaskan keselamatan negara, berkempen menghina agama, kaum dan sebagainya. Itu perlu dielakkanlah. Bukan saja calon, kadang-kadang rakyat pun sangat teruja dengan politik ini juga tidak sedar bahawa mereka melakukan tindakan yang salah. Misalnya mereka mata komen-komen dalam sosial media kan boleh juga terikat dengan akta yang saya sebutkan tadi lah. Jadi pengundi pun kena berjaga-jaga saya rasa dalam tempoh kempen ini. Nampak dia kelemahan dari segi jentera lah. Jentera dia tidak besar. Malah dalam pada itu, Polis Diraja Malaysia PDRM menahan 4 individu semalam kerana disyaki terlibat salah laku berkaitan pilihan raya dan menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Hazani Ghazali, penangkapan 3 daripadanya dibuat di Sarawak dan 1 di Selangor. Dan PDRM juga telah membuka 8 kertas siasatan di Selangor, Kelantan, Pahang, Sabah dan Sarawak berkaitan dengan PRU15.
Beliau yang juga pengarah operasi PRU15 PDRM berkata ia melibatkan siasatan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan kerana fitnah, Seksyen 447, Seksyen 506 serta Seksyen 147 Kanun sama kerana menceroboh, melakukan ugutan jenayah dan merusuh. Ia melibatkan Seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998-AKMM, Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam PPPA 2016, Seksyen 24-B-10 Akta Pilihan Raya 1955 dan Seksyen 24-A-2 Akta Pilihan Raya 1954. Datuk Seri Hazani berkata 2 kertas siasatan dibuka di Selangor mengikut Seksyen 500 dan Seksyen 477 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 AKMM 1998 dan Seksyen 143-1 PPPA 2016, satu di Pulau Pinang mengikut Seksyen 24-B-10 Akta Pilihan Raya 1955 dan satu di Pahang di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Bagi permit ceramah pula, PDRM telah mengeluarkan 289 permit iaitu 52 permit di Perak, Johor 47, Selangor 32, Kedah 29, Sabah 28, Sarawak 22 dan 18 di Pulau Pinang. Manakala 15 permit dikeluarkan di Negeri Sembilan, 15 Pahang dan Melaka masing-masing 14, Terengganu 7, Kelantan 6, Perlis 3 dan 2 di Kuala Lumpur. 19 ceramah tidak berpermit dikesan dengan di Selangor mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 11 kes, Perak 5, Pahang 1 dan Terengganu 2. Malaysia menjadi impian kita semua pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat. Menentukan pucuk pimpinan negara. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita. Hak memilih, peluang membantu negara terus maju dan sejahtera. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Bertemu kembali. Pembinaan stesen ECRL di Bandar Puncak Alam Selangor tetap diteruskan. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kelulusan pembinaan beberapa stesen dan salah satunya di Alam Suria Puncak Alam telah dibuat sejak 6 bulan lalu. Beliau berkata usaha melaksanakannya dibuat susulan permintaan penduduk setempat. Ada beberapa stesen ECRL yang tidak diluluskan ataupun belum lagi diluluskan, ya. Dan salah satunya ialah stesen di sinilah, di Puncak Alam di Alam Suria, dan oleh itu kita telah berbincang Kementerian Pengangkutan, MRL, Kewangan dan sebagainya. Agensi-agensi yang berkaitan telah setuju meluluskan beberapa stesen ECRL dan salah satunya adalah di sini. Itu 6 bulan lepas lah, bukan baru. Ya, tapi permintaan itu datang daripada penduduk di sini. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penutupan Hari Keluarga Bandar Puncak Alam Sukaf 2022. Dalam pada itu, calon Barisan Nasional bagi Parlimen Kuala Selangor itu berkata beliau akan terus fokus persaingan yang bersih selain menumpu kepada kebajikan dan pembangunan rakyat. Tengku Datuk Seri Zafrul turut memaklumkan beliau akan memantau keperluan penduduk setempat seperti yang dilakukannya di Kementerian Keuangan. Pemantauan itu bagi memastikan segala keputusan dan peruntukan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan secara telus dan saksama. Kalau kita lihat apa yang kita buat di Kementerian Keuangan,
bukan saja kita memantau sama ada pengeluaran wang itu telah dibuat, peruntukan itu telah dikeluarkan kepada agensi-agensi berkaitan, tetapi kita juga ada buat pemantauan sama ada duit itu betul-betul sampai kepada rakyat. Ya. Jadi filosofi yang sama kita akan gunakan di sini, di mana di Kementerian Kewangan setiap minggu kita buat laporan apa yang telah kita lakukan dan ke manakah duit itu pergi dan siapa yang dapat manfaatnya. Sama juga di Kuala Selangor, kalau kita dipilih sebagai ahli parlimen, kita akan buat benda yang sama di mana kita akan be very transparent, kita ada report card, ada KPI dan sebagainya. Jadi rakyat boleh menilai sendiri dan kita tak boleh menyoroklah ataupun hide behind retorik lah. Beliau ditemui RTM selepas beramah mesra dengan pengunjung dan peniaga di sebuah pasar raya di Puncak Alam. Tempoh 2 minggu kempen di Air Hitam Batu Pahat Johor tidak akan menyentuh isu perkauman dan menurut calon BN yang juga penyandang Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, gerak kerja di situ lebih harmoni seiring tempoh perkhidmatannya di situ sejak 18 tahun lalu. Datuk Seri Dr. Wee yang juga Menteri Pengangkutan berkata BN lebih mementingkan kestabilan lapisan masyarakat supaya agenda pembangunan dan kemajuan dapat direalisasikan. Sejak lama kita mulakan dengan inisiatif Barisan Nasional. Kalau di Pavali pun Barisan Nasional, dia bukan MIC saja yang buat. Untuk untuk perayaan lain seperti Tahun Baru Cina, termasuk Hari Raya Puasa, kita buat secara berkelompok dan kita ni sebenarnya dalam suasana yang memang harmoni. Beliau berkata demikian pada program komuniti Air Hitam Lebih Baik Cegah AADK Negeri Johor di Air Hitam Batu Pahat. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kekal sebagai calon Perdana Menteri jika Barisan Nasional BN memenangi PRU ke-15. Demikian tegas Timbalan Pengerusi BN yang juga calon Parlimen Rembau, Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau menyelar dakwaan sesetengah pihak yang membuat pelbagai andaian dan propaganda. Sementara itu, beliau akan terus bekerja kuat dan meyakinkan penduduk Rembau dan tidak terkesan dengan dakwaan atau asakan pihak lawan. Dia nak cakap apa boleh lah. Saya tak salah kan. Saya jaga kawasan saya tak kacau sesiapa. Kan? Kalau dia kata saya dalam keadaan yang susah, saya kena kuat lagi. Saya ambil itu sebagai satu cabaran. Beliau mengulas kenyataan Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang memberi peringatan bahawa kawasan Rembau bukan kerusi selamat bagi Barisan Nasional. Hari kedua kempen PRU 15, pelbagai platform media sosial digunakan untuk berkempen termasuk aplikasi TikTok. Namun, kempen secara konvensional dan bersemuka masih relevan dan tetap dijalankan untuk menyantuni masyarakat. Di Johor, bagi calon Barisan Nasional Parlimen Bakri, Datuk Lee Chin Yong, beliau memilih aktiviti seperti kempen dari pintu ke pintu dan program kemasyarakatan supaya lebih dekat dengan penduduk. Pada masa sama, beliau dapat menyelami masalah rakyat. Menurut beliau, kempen bersemuka juga penting kerana kekangan liputan internet dan kemudahan peranti khususnya di kawasan pedalaman. Parlimen Bakri mempunyai 97,335 pengundi berdaftar. Sama juga di Parlimen Titiwangsa yang menyaksikan pertembungan 4 penjuru. Rata-rata calon memilih berkunjung ke lokasi tumpuan awam termasuk pasar, premis makanan selain rumah ke rumah. Ini termasuk calon Barisan Nasional Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan calon Perikatan Nasional Dr. Rosni Adam. Calon Pakatan Harapan Khalid Abdul Samad turut memilih kempen secara konvensional selain secara dalam talian. Jumlah pengundi berdaftar di Parlimen Titiwangsa 80,889 orang. Pendekatan kempen dari rumah ke rumah turut menjadi pilihan calon Parlimen Jeli untuk menyantuni penduduk setempat. Fokusnya mendengar sendiri keluhan serta permasalahan rakyat dari akar umbi. Calon Barisan Nasional Nur Wahida Patuan berkata, aktiviti ziarah sudah lama dipraktikkan, malah telah menjadi rutin.
Peluang dapat berjumpa rakyat dianggap penting dalam memberi sentuhan peribadi selain peka permasalahan rakyat. Meskipun berdepan masalah cuaca tidak menentu, ia membuktikan kesungguhan calon yang bertanding membela nasib rakyat. Dia boleh buat topik. Batu sukum nak orang mai zero gitu. Batu sukum nak betul lah pula tak segar pula. Keadaan mari hari ni kak paksa keluarga terima lah. Tiada janji, lihat bukti. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail mahu rakyat menilai sendiri pencapaian kerajaan negeri ketika ini dan tidak mahu hanya sekadar pandai menabur janji. Katanya imej dan pencapaian kerajaan negeri seharusnya menjadi kayu ukuran untuk rakyat memilih serta manfaat yang telah dirasai rakyat. Beliau bertemu jentera parti BN bahagian Raub dan berkesempatan beramah mesra bersama calon Parlimen Raub Chong Sin Woon, calon Dun Batu Talam Datuk Abdul Aziz Mat Kiram dan juga calon Dun Dong iaitu Fazli Muhammad Kamal. Seramai 2,200 rekrut Angkatan Tentera Darat di Port Dickson diberi pelepasan cuti untuk pulang mengundi bagi PRU 15. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain berkata rekrut terlibat diseru melaksanakan tanggungjawab untuk mengundi. Tapi kita cakap dengan orang, laksanakan tugas kamu sebagai pengundi. Sebab undi kamu ni penting untuk menggerakkan masa depan negara ke hadapan. Mereka layak mengundi, so gunakan. Especially yang budak-budak baru ni, dulu 18-21 tak mengundi, sekarang dah mengundi. Budak rekrut kami pun dah mengundi dah. Kita akan bagi cuti, ada bukan 2,200 orang kat Port-Dickson ni. Beliau turut mengingatkan anggota Angkatan Tentera Malaysia supaya tidak terlibat secara langsung termasuk turun berkempen bagi PRU 15. Tan Sri Zamrus ditemui pada Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia peringkat Negeri Sembilan di Kem Segenting Port Dickson. Kegiatan penyeludupan ke Thailand menjadi antara punca kekurangan bekalan telur ayam dalam negara ketika ini. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa mendedahkan ini susulan harga telur ayam di negara itu lebih mahal berbanding di Malaysia. Kesan daripada aktiviti itu jelasnya proses pemulihan bekalan telur dalam pasaran terjejas. Jadi saya berharap sementara memohon peladang-peladang menyegerakan peningkatan pengeluaran 100,000 telur sebulan, shortage bulanan. Jadi kalau pula ada yang membawa telur tu ke selatan Thailand, maka shortage akan jadi lebih daripada 100,000. Maka lagi lambat nak memulihkan bekalan. Dua lelaki maut apabila kereta yang dinaiki bertembung dengan bas ekspres. Kejadian berlaku di Pasir Mas, Kelantan awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pasir Mas, ACP Muhammad Nasaruddin M. Nasir berkata, dua mangsa yang terkorban merupakan pemandu kereta Muhammad Yusairi Osman, 38 tahun dan Abdul Majid Hamid, 37 tahun. Siasatan awam mendapati kenderaan mangsa hilang kawalan lalu bertembung dengan bas ekspres dari arah bertentangan. Kedua mangsa disahkan meninggal dunia manakala pemandu bas ekspres berusia 58 tahun cedera ringan dan mendapat rawatan di Hospital Pasir Mas. Punca kemalangan disebabkan kecuaian pemandu kereta hingga menyebabkan kematian. 5 rumah berhampiran pintu gerbang Kampung Baru di Jalan Raja Muda Musa di Ibu Negara musnah dalam kebakaran malam ini. Komandan Operasi Kanan Penolong Penguasa Bomba Rahmat Kamruzaman berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden itu pada 8.19 malam dan seramai 36 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Titiwangsa, Sentul, Jalan Tun Razak dan Hang Tuah serta unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerah ke lokasi kejadian. Dan menurut beliau, rumah terbabit terbakar 90%. Tiada mangsa terlibat dan punca serta anggaran kerugian masih dalam siasatan.
Sementara itu di Sarawak, sebanyak 8 pintu rumah pekerja di ladang United Team Trade di Jalan Melikin, Balai Ringin Serian musnah dalam kebakaran pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan kebakaran mengakibatkan kemusnahan 100% terhadap struktur bangunan jenis tidak kekal itu. Bagaimanapun, kesemua 16 penghuni daripada 8 keluarga selamat dan tidak mengalami kecederaan. Panggilan kecemasan diterima pada pukul 9.42 pagi dan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Serian telah dikerahkan ke lokasi. Api berjaya dikawal pekerja ladang menggunakan peralatan memadam milik pihak ladang. Pihak bomba bertindak memastikan keadaan selamat dan tiada lagi punca kemerebakan. Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Ketua Pegawai Eksekutif Persekutuan Hoki Asia, Datuk Muhammad Tayyab Ikram. Ia susulan pemilihan beliau sebagai Presiden Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH yang baharu pada Kongres Persekutuan ke-48 semalam. Istana Negara menerusi hantaran di laman Facebook hari ini menyatakan bahawa sebagai penaung diraja Persekutuan Hoki Asia, Sri Paduka Baginda berbangga dengan pencapaian Datuk Muhammad Tayyab. Menurut Sri Paduka Baginda, ia merupakan satu pengiktirafan terhadap sumbangan besar beliau kepada pembangunan hoki di Asia. Baginda turut mengucapkan selamat maju jaya kepada beliau dalam membawa FIH ke peringkat lebih tinggi. Datuk Muhammad Tayyab menewaskan Mark Codron dari Belgium dengan jumlah undian 79-47 dalam kongres yang diadakan secara maya itu. Juara Paralimpik Tokyo 2022, Chia Lik Hau terus membuktikan dirinya berada dalam kelas tersendiri. Pemain berusia 34 tahun itu terus cemerlang apabila merangkul gelaran persorangan lelaki ketujuhnya pada kejohanan badminton para dunia di Jepun hari ini. Atlet berasal dari Kuala Lumpur itu merampas kembali gelaran persorangan lelaki SU5 kecacatan fizikal daripada seteru utamanya Diva Arimusti dari Indonesia. Luke Hau menang dengan keputusan straight set 21-14, 21-12 di Yoyogi National Gymnasium di Tokyo. Bagaimanapun, dia dan gandingannya Muhammad Faris Ahmad Azri dalam acara bergu lelaki sekaligus gagal meraih gelaran ke-6-nya untuk acara tersebut. Secara keseluruhan, ini merupakan gelaran dunia ke-12 Lik Hau jika dicampur kategori persorangan dan bergu. Sukan bola tampar, dua pasukan pilihan Sabah Rhino dan Selangor Lions menepati ramalan mara ke pentas final kejohanan bola tampar Super Series Malaysia 2022. Selangor menang mudah menundukkan Emilia Indonesia 3-0, manakala Sabah terpaksa bekerja keras sebelum dapat menjinakkan Melaka Mausdia 3-2. Ketua Jurulatih Selangor Lions Hanif Bashri Abdul Rahman tidak menjangka meraih kemenangan mudah berhadapan Indonesia pada aksi separuh akhir. Selangor menang mudah dengan 25-18, 25-11 dan 25-16. Kita pun bermain di tempat sendiri dan kita harap apa yang dipamerkan pada malam ni dapat dikekalkan momentum tu untuk malam besok. Sementara itu, dalam satu lagi pertemuan, Sabah tidak diberikan laluan mudah. Sabah diberikan tentangan sengit Melaka sebelum mampu menang dalam pertarungan 5 set 21-25, 27-25, 23-27, 25-22 dan 15-10. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. #mypru15. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.